Mula ni kita nak cover tajuk berkaitan dengan typografi. Okay, so typografi. Yang mana tajuk ni adalah merupakan ialah bila kita sebut typografi ni adalah merupakan konten yang tak boleh tidak nak kena ada. Kan, nak kena ada dalam design kita. Sebab kalau kita letak gambar sekeping je, kita bukanlah produk macam Nike ke ataupun Adidas ke ataupun yang jenama-jenama yang dah besar ni. Kan, iklan tu dia letak logo je, orang dah tahu ini memang logo McD lah ni, ajak mungkin try menu baru dia kot. Kan contoh. Tanpa perlu ada sebutan apa-apa huruf pun ataupun perkataan pun. Itu mungkinlah. Sebab dia iklan, dia adalah syarikat yang dah memang besar. Tapi dia masih lagi mengeluarkan iklan. Kan? Okay, mengeluarkan poster, mengeluarkan video dan sebagainya. Walaupun orang tahu KFC ni memang dia jual ayam goreng, kan? Tapi dia masih lagi mengeluarkan iklan-iklan. Okay, so nak tak nak memang kita kena berkecimpung dengan penggunaan, kan? Memanfaatkan penggunaan typografi. Okay, dan dalam seharian kita memang kita akan apa kata ni saya share ni. Okay, lagi lah. Kan? So kita akan selalu jumpa typografi ni dekat apa dia panggil? Signboard. Kan? Dekat signboard bila kita keluar ke highway, kita tengok signboard. Kalau tak ada signboard mungkin boleh sesat kot. Kan? Macam saya ni jenis cepat, kalau tak ada signboard memang lost. Ada setengah kawasan kita masuk tak ada signboard memang nak ala ke mana ni kan. Nak tak nak kena tengok Waze ke ataupun Google Maps kan. Okay? Ataupun penerbitan lah macam buku, majalah kan, ataupun stiker, apa lagi, banyaklah yang kita tengok kan di sekeliling kita, sekeliling tempat kerja kita, kat meja kita, ataupun dekat packaging. Packaging pun ada typografi. Kalau kita letak gambar je, nanti apa kita nak panggil produk tu? Produk tu kita nak panggil apa? Sebab tak ada nama, tak ada tulis nama. Kan, kalau jenama cereal tu apa nama jenama dia, kan, kalau Coco tu apa jenama dia, Milo ke Vico ke. So kita nak kena gunakan typografi untuk kita letakkan jenama dia ataupun nama senang kita nak panggil. Okay, so apa yang dimaksudkan dengan typografi ni? So typografi ni kita berkenalan lah sikit kan. Typografi ni ejaan dalam bahasa Melayu lah ni. Typografi adalah merupakan gaya ataupun rupa teks, kan, ataupun setengah orang kata dia adalah arts of working with text ataupun seni bekerja dengan teks. Kan, sebab typografi ni ada beberapa jenis. Kan, ada beberapa jenis. Ada guru-guru saya yang ajar dua. Kan, dia typeface ni ada satu jenis sans serif, lepas tu jenis serif. Ada dua. Ada yang sifu kan saya kata ada tiga. Kan, serif, sans serif dengan satu lagi display dia panggil. Display. Ada lagi yang bagi tahu ada empat. Kan, dipecahkan, display tu dipecah lagi. Ada dekoratif, ada cursive. Kan, soalan-alang saya dah belajar sampai 4 tu saya bagi tahu teruslah ada 4. So at least kalau kita nak guna teks ataupun typeface, kita ada 4 jenis. Okay, kita ada 4 jenis. Okay, bila kita nak guna nanti kita tengoklah, kita tengok satu-satu. Okay, yang pertama ada serif. Kan, serif ni maksud dia adalah corak kan, ataupun garisan-garisan yang ada di hujung ni. Ni dipanggil sebagai serif. Okay, so bila ada tulisan ataupun garisan dekat hujung-hujung typeface ni, dia akan nampak klasik. Kan, dia akan nampak lebih klasik, lebih tradisional, kan, dan memang sangat sesuai kalau kita nak letakkan pada projek-projek yang tradisional lah. Contohnya macam kad ucapan ke, buku ke, majalah ke, apa-apa sahaja produk yang berbentuk penerbitan. Maknanya nak kena print out, packaging dan sebagainya, memang sesuai gunakan serif. Itu yang pertama. Yang kedua adalah sans serif. Sans ni without lah, maksud dia, ataupun tanpa. Dia tak ada serif, tak ada garisan-garisan kecil tu, dia tak ada. Dan dia berbentuk solid lah. Dia berbentuk solid macam ni contoh dia. Okay, dan memang sangat sesuai kalau kita nak buat iklan untuk poster untuk kita sebarkan melalui WhatsApp ke, Facebook ke, memang sesuai lah, sesuai kita gunakan sans serif. Okay, so lebih sesuai. Sebab apa? Sebab mata kita lebih senang baca.
bila kita gunakan type font jenis sans serif ni. Okey, seterusnya adalah tadi yang saya kata cursive. Kan. Cursive ni ada juga orang yang suka guna kan. Biasanya kita gunakan dekat mana? Dekat kad ucapan. Kan, kad ucapan ni nak dekat raya ni kan. Dekat raya Aidiladha ni kita akan tengok ramailah orang gunakan cursive ni. Kan, salam Aidiladha tu orang tulis dengan tulisan macam seolah-olah tulisan tangan. Kan. Dia agak susah sikitlah nak baca kan. Kalau kena font yang pelik-pelik tu memang kadang-kadang daripada jauh kita pergi dekat lah. Kan, kita nak terjemahkan apa benda yang ditulis ni kan. Itu bahaya jugalah kalau kita nak gunakan untuk body content. Jadi kita nak tulis karangan ke, tak sesuai lah gunakan cursive. Dia lebih sesuai untuk kita buat tajuk. Kan, tajuk utama kan, macam contoh salam Aidiladha contoh. Walaupun kita tak adalah faham sangat salam apa kan, tapi secara automatik mata kita akan assume ini kan musim raya haji kan, Aidiladha kan. Jadi kita assume betul lah tulisan itu Aidiladha kan, itu adalah D, H dan sebagainya lah. Alright, itu yang kedua cursive dipanggil. Yang ketiga, ni yang saya kata yang ketiga, ada yang ajar 3, ada yang ajar 4. Yang ajar 3 tu dia combine kan dekoratif dengan cursive ni, dia jadi satu grup, iaitu grup display dipanggil. Kan, sebab dua-dua ni cursive dengan dekoratif ni dia sama je, penggunaan dia hanyalah lebih untuk hiasan dan gaya. Dan memang sesuai lah untuk digunakan untuk kad ucapan, kad jemputan, cenderamata, yang ada kesenian seni sikit kan, macam ni kan. Kita tengok dekoratif ni kan, dia ada macam ukiran-ukiran sikit dalam tulisan dia ataupun typeface dia. Okey, so ini dikenali sebagai dekoratif. Setengah orang dia gabungkan siap-siap dengan cursive ni, dia jadi satu grup baru, iaitu grup display nama dia. Okey, so boleh so kita faham sekarang ni ada 3 jenis typeface yang kita boleh gunakan. Okey, seterusnya kita nak tengok penggunaannya dekat mana sesuai ni. Kan, macam contoh katakanlah ada satu seminar, ada poster seminar, ataupun kita nak present menggunakan kita punya slide PowerPoint kan. So kita gunakanlah font macam ni kan, seminar sains. Kena ke tak kena? Kan, kita rasa macam setengah orang dia macam ada sentimental value dengan jenis-jenis font. Kan, ada setengah orang dia memang kalau dia design je akan gunakan font jenis tu. Ada. Okey, tapi sebenarnya font yang dia tak sedar rupanya font yang dia tulis tu tak kena dengan konsep design ataupun konsep konten yang dia nak sampaikan. Jadi dalam kes ni, kalau di seminar sains, lepas tu bercerita pula pasal bioscience masa hadapan, jadi penggunaan dekoratif ataupun display ni dia tak sesuai lah. Kan. So dalam Canva yang bestnya adalah dia dah ada banyak dah pilihan typeface yang kita boleh gunakan. So kita boleh select je pada typeface ni, kemudian dekat bahagian atas ni automatik dia akan keluar dia punya setting dia. Automatik keluar dia punya setting. Kalau teks lah, kan dia akan keluar setting untuk teks. Jadi kita boleh pilih lah dekat sini font typeface yang jenis apa yang sesuai kan. Kalau konten dia lebih futuristik kan, mungkin kita boleh gunakan jenis sans serif. Sans serif contohnya macam ni ke, sesuai ke macam ni. Ni macam old school juga ni kan. Okey, kita boleh cari yang design dia nampak lebih simple tapi nampak macam futuristik lah sikit kan. Sekejap kita tengok mana yang macam tu ke, macam tu ke, ataupun macam ni ke, kan. Seminar sains pun kita tukar juga. Okey, kita tukar juga typeface dia lebih kepada contohlah contoh. Okey, so seminar sains mungkin bila dah kecil macam ni kan, kita boleh besarkan lah. Kita klik plus ni, plus sign kat sini. Okey, besarkan. Okey, dan bawah pun sama juga, kita gunakan typeface yang berbeza lah. Kan, yang berbeza. Berapa banyak? Orang tanya berapa banyak typeface nak kita guna dalam satu design. So kita boleh gunakan maksimum. Maksimum, ada orang kata maksimum boleh guna sampai 3. Kan, ada orang kata boleh guna sampai 2. Tapi yang cantiknya 2. Kan, yang cantiknya 2 tu dah cantik dah. Jangan guna banyak sangat, caca marbar dia jadi macam sarkis juga.
Kan banyak sangat. Okey, begitu juga dengan warna kan. So warna biarlah warna yang sesuai. Okey. Tapi kita tak nak cerita pasal warna hari ni, kita nak cerita pasal typography. Okey. Jadi kalau kita tengok dekat sini kan, kalau kita tengok dekat sini, ni nampak lebih sains dah sikit kan. Dia tak adalah nampak macam orang main-main kan. Ini isu yang sangat serius. Okey, kita nak cerita pasal isu yang sangat serius, iaitu berkaitan dengan sains, bioscience. Okey. Jadi kita boleh gunakan font yang jenis macam ni dan kita boleh ubahlah dia punya dia punya leading dia punya kerning dia. Itu kita pergi depan sikit lagi. Nanti kita akan tengok balik macam mana kita nak pastikan supaya dia punya kedudukan dia nampak balance. Kan nampak balance. Okey. So daripada tadi daripada design asal dia tadi gunakan bentuk dekoratif, nampak tak dia nampak lebih kemas lah. Kan nampak kemas, nampak sesuai dengan tajuk ataupun genre bagi seminar tu kan. Tak adalah nampak macam main-main je kan. Okey, so boleh nampak dia punya idea dia macam mana kita nak pilih typeface yang sesuai. Okey. Seterusnya, ada guru saya kata, bila kita sebut penggunaan typografi ni, less is more. Maknanya kalau kita guna lagi sikit teks, lagi bagus. Kan? Perasan tak ataupun ingat lagi tak iklan yang saya tunjukkan minggu lepas berkaitan dengan satu iklan daripada apa? Daripada Nike kot kalau tak silap saya. Ke Adidas Adidas kot. Okey, so satu iklan daripada Adidas menggunakan poster. Okey, lepas tu ditunjukkan kasut. Kan ditunjukkan design kasut dia yang terbaru lah. Okey, mana? Saya tunjukkan sekali lagi kan. Ni. Okey, so ini iklan daripada Adidas. Okey, so iklan daripada Adidas ni nampak tak? Okey, so digunakan very minimum. Sangat-sangat minimum. So itu yang dimaksudkan dengan less is more. Dia tak adalah nak cerita semua spesifikasi kasut, semua saiz apa yang available kan. Dia tak ada nak cerita semua. Kan dia bagi je satu gambar yang boleh menyebabkan bila orang scroll screen tu orang berhenti sekejap kan tengok. Okey, lepas tu dia masukkan dia punya message dia dekat sini. Kan. Okey, so itu contohlah. Contoh yang saya sebut tadi sebagai less is more. Jadi jangan terlalu excited sangat. Kita nak masukkan semua dalam tu kan. Macam poster lah sekarang ni orang buat poster seminar kan. Semua nak masukkan. Padahal ada website. Kan? Kita nak masukkan siapa penceramah dia, keynote 1, keynote 2, harga setiap paper tambah paper lagi. Lepas tu banyaklah semua kita nak masukkan dalam tu. Seolah-olah macam bila orang tengok tu, dia tak payah pergi mana-mana lah. Dia tengok je poster tu kan. Sedangkan orang tu masih lagi ataupun peserta tu masih lagi nak kena klik pada link, nak kena masuk dalam website, nak kena daftar dalam tu. Jadi dekat website tu apa guna dia? Kan? Website tu dah ada dia punya maklumat yang lebih detail. Ini tak kita semua nak masukkan. Jadi jadilah poster kita sangat-sangat penuh dengan teks. Kan? Jadi kita kena cuba rancang lah supaya poster kita nampak sesimpel mungkin. Kan? Biar orang rasa macam tertanya-tanya macam apa yang Cik Syuk kongsikan minggu lepas kan. Satu, berfikir. Menyebabkan orang tu berfikir. Bila dia tengok iklan kita, dia ada maklumat penting je. Dia macam misteri sikit. Kan? Itu lebih menarik lah. So kita tak adalah nak bagi semua. Kita bagi dia maklumat penting, CTA, call to action. Kan? Lepas tu kat mana nak dapatkan maklumat tu, dia akan pergi ke tempat tu. Kan untuk dapatkan maklumat lebih lanjut macam mana nak daftar. So website platform yang lebih sesuai lah kalau kita nak masukkan semua konten. Okay, so teks bila kita bercerita pasal typografi, less is more. Kau ingat Alright. Seterusnya, jangan takut untuk bereksperimen. Jangan takut nak eksperimen sebab lepas ni saya nak tunjukkan apa trend untuk 2021 ni. Bila kita nak gunakan design, bila kita nak gunakan typografi dalam design kita. Apa yang dimaksudkan jangan takut untuk bereksperimen ni? Sebab tadi saya dah sebut dah, kita ada serif, kita ada sans serif. Adakah bila kita nak gunakan serif ni semua dalam design kita nanti kena guna serif? Tak semestinya. Kan? Seperti mana yang kita sedia maklum, kalau kita guna serif ni ataupun kita guna cursive ni ataupun kita guna dekoratif ni, biasanya
kita gunakan untuk tajuk, header, subheader. Lepas tu content tu biasanya kita akan gunakan sans serif. Kan mata kita lebih selesa nak baca apa konten yang ada dalam kita punya, mungkin kita punya e-book ke, ataupun poster ke, ataupun resepi ke kan. Jadi lebih sesuai kita gunakan. Kita boleh eksperimen jangan risau. Jangan terlalu formal sangat lah kan. Ni kadang-kadang bila kita tahu kita gunakan sejenis je. Boleh, tak ada masalah sebab setiap font ni kalau kita tengok dia ada bold. Ada kan? gini buka kamera, tak okey. Syasha ada nak tanya apa ke? Boleh buka kamera, tak ada masalah kan. Okey. So serif boleh, kita guna serif, kita boleh bold kan. Kita boleh bold kan, lepas tu kita boleh italic kan. Dengan hanya satu jenis typeface je, kita boleh gunakan pelbagai. Kan, kita boleh gunakan pelbagai jenis style. Ni dia panggil style lah. Kan, dia ada underline, lepas tu dia ada besar kecil ni, all caps ni kan, all caps ataupun all small caps. Okay, so dia ada banyak style pula. Okay, kalau guna software yang lebih complicated, contoh macam Photoshop, dia ada banyak lagi features untuk types. Ada banyak lagi. Okay, so jangan takut kita bereksperimen lah. Kita nak gunakan face yang jenis panjang-panjang ke kan, lepas tu yang pendek-pendek, lepas tu combine pula di antara dekoratif dengan sans serif, tak ada masalah. Boleh kita combine kan. Tapi seperti mana yang saya sebut tadi lah, kena ingat bila kita buat design, jangan terlalu banyak typography. Buat as simple as possible. Kalau ada perkataan tu kita cuba ringkaskan. Kan, jangan jadi sampai satu ayat lah. Satu ayat penuh lah bahagian kan, ataupun penerangan tu. So kita cuba ringkaskan, tajuk dah menepati maksud, cukup lah kan. Lepas tu kalau nak lebih-lebih, kita minta dia pergi ke lokasi, contohnya apps ke, ataupun download apps ke, ataupun pergi ke web ke, ataupun download form ke dan sebagainya lah. Itu lebih sesuai. Okay, so jangan takut untuk bereksperimen. Itu yang saya maksudkan, jangan takut untuk bereksperimen lah. Okay, so seterusnya kita pergi teknikal sikit. Kan, teknikal ni walaupun saya sebut teknikal, tapi semua konten ni ada dalam Canva. Ada dalam Canva. Okay, yang pertama adalah leading. Leading ni adalah jarak ataupun ruangan di antara dua baris. Dua baris lah. So kalau kita buat karangan, katakan contoh saya ambil satu karangan lah kat sini kan. Ada karangan ke? Ada contoh yang saya dah buka. Contohlah saya copy teks ni kan. Okay, masuk dalam ni tadi. Okay, kita boleh buat satu slide baru kan? Plus ada tanda plus kat sini, kita plus. Okay, so yang ni saya nak tukar dia jadi warna putih. Okay, so kita paste dekat sini teks. Kalau nak masukkan teks, pergi ke bahagian tepi ni ada T besar ni, teks. Jadi kita boleh pilih asas dia kat sini, ada heading, subheading, lepas tu body. Okay, so saya ambil body lah, kecil sikit So kita nak paste kat sini. Saya just nak tunjukkan apa yang dimaksudkan dengan leading tadi. Apa yang dimaksudkan dengan leading tadi. Alright, so ini saya pindah ke sini lah. Leading ni adalah jarak di antara baris. Jadi kalau kat sini, ni ada dua baris ni. Kan? Ada dua baris ni. So kita boleh gunakan kat sini, spacing ni. Button spacing ni kita boleh klik, kemudian kita boleh ubah ataupun play around dengan value yang ada kat sini. Kan kita nak dia rapat ke, kita nak dia jauh ke, terpulanglah kepada mata kita. Kan kita rasa macam mana cantik. Kan? Sebab kita nak groupkan dia, kita nak supaya bila orang baca tu dia tak confuse. Ini header ke content. Kan? So kalau kat sini kalau kita tengok, ni macam title dia lah ataupun header dia lah. Sebab apa? Sebab dia jarak sikit. Kan? Tapi kalau kita rasa macam tak beranilah nak ubah-ubah ni kan, takut jadi salah pula ke ataupun pelik ke, kita guna default ni, tak apa, tak ada masalah. Okey, tapi yang penting kalau ingat lagi semalam apa tu, Aidil Hadi tu nak kongsi lagu apa tu. Okey, so mungkin boleh mute kan.
Mungkin lepas ni kalau ada sesi nak kongsikan lagu, boleh kongsikan lagu. Alright, terima kasih. So kita ada 2 baris kat sini, 3 baris kat sini. So kalau kita jarakkan kat sini, kita tahulah ini adalah dia punya tajuk. Jadi kalau kita nak obviouskan dia, nak jadikan dia nampak hierarki, so kita boleh besarkan dia punya size. Ini antara kaedah dia, besarkan dia punya size, type font dia. So orang tahulah, oh ni tajuk, ini dia punya body, kan, dia punya content dia. Okay, dan kita boleh samakan kalau kita nak nampak kemas, samakanlah, kan, samakan. Ataupun kita boleh gunakan selain daripada type spacing tadi, kita boleh highlight dia, kemudian kita pergi bahagian ni, kita boleh gunakan letter spacing, letter spacing. Okay, nak bagi sama. Okay, so ini yang dikatakan sebagai balance, kan, dia sama. Ada juga orang dia tak suka sangat sebab kadang-kadang bila kita rapatkan, kita tak boleh nak baca kan. Jadi kena tengoklah pada keperluan kan. Kalau kita buat macam ni macam tak boleh nak baca pula kan. Jadi kita boleh set balik dia default lah. Atas dia kita defaultkan dia, biar dia jarak sikit kan. Barulah mata kita pun selesa, boleh bezakan di antara satu perkataan dengan perkataan yang lain, kan. Alright, so itu yang dimasukkan dengan leading tadi. Itu yang dimasukkan dengan leading tadi. Alright, seterusnya tracking. Kan, tracking ni apa? Tracking ni adalah ruangan keseluruhan di antara huruf dalam satu perkataan ni lah. Okay, so dalam Canva, ada konten tadi saya dah tunjuk kan. Dia ada dia punya function untuk kita buat letter spacing. Kita boleh buat macam ni. Supaya macam tadi lah, kalau kita tengok dia macam dia bagi sama lah, bagi balance kan. Macam ni kan. Kita nak samakan dengan bahagian atas, kita boleh tarik dia nampak sama. Tapi janganlah takut nanti ruangan keseluruhan ni jadi macam melekat sangat kan. Okey. So macam ni okey lagi lah. Kita boleh bezakan di antara satu perkataan dengan perkataan yang lain. Okey. Ataupun yang ni kalau kita nak rapatkan, so kita boleh rapatkan sampai yelah, agak-agak kita boleh baca lah kan. Kalau rasa kita tak boleh baca, memang macam ni memang tak berapa sesuai lah. Ini D ke C ke ni kan, orang dah tak boleh nak baca. Okey, jadi hati-hati bila kita setting untuk kita punya leading tadi, tracking tadi ataupun leading lah, termasuk leading tadi. Okey, supaya kita boleh baca, mata kita boleh nampak hierarki, mana yang orang nak kena baca dulu, mana yang nak kena baca kemudian dan seterusnya. Okey, so ini keperluan dan ada fungsi ni dalam Canva. Okey. Dan selain daripada tu, ya ada soalan? Asraf, ada soalan? Asraf macam ada benda nak kongsi. Itu bagaimana? Nak ke mengubah ni mak tak ya. Malam ni asal mutalang ni. Aku ya. Mutalang ni. Kelas tak. Ada ngaweng-ngaweng lah ni. Kelas tanya kau tak lepas. Okey, saya terpaksa mute kan lah kan. Tak perasan kot dia punya mic tu buka tu kan. Okey, kita bersangka baik. Alright. So terima kasih. So saya share sikit lagi. Kan. Saya dah tak sabar nak tanya soalan kot. Okey, so kita ada tracking kat sini. So kita nak letakkan jarak yang sesuai. Tapi ada juga di antara typeface tu bila dia design dia ada dia panggil bad kerning, kan, bad kerning. Okey, bad kerning ni bila jarak di antara font ni, di antara huruf ni dia tak sesuai, kan, ni kerning. Kerning ni apa? Kerning ni adalah jarak di antara ruangan di antara huruf bagi suatu perkataan. Bila kita eja satu perkataan, contohnya kerning kita eja kan, jarak dia memang nampak balance lah. Maknanya tak adalah tiba-tiba K ni jauh sikit daripada E. Tapi ada jenis font yang macam tu. Bila kita pilih tu, kita tengok macam kenapa jarak K dengan E ni dia jauh sikit kan, tapi R, N, I, N, G ni dia okey. So maknanya tulisan tu ataupun typeface tu dia mempunyai bad kerning. Kan? Dia ada bad kerning. Jadi bila typeface yang jenis macam tu kita jumpa, kita dinasihatkan untuk pilih typeface yang lain. Kita download typeface lain lah, senang cerita kan, kita guna jenis typeface yang berbeza. So tak perlulah nak guna typeface jenis tu. Okey, boleh So tak perlu nak pening-pening, melainkan memang kita buat design tu satu-satu. Contohnya macam ni kan. Kita design mana dia pergi?
Okey. Contoh kita buat K dululah kan. K. Lepas tu okey, lepas tu E. Lepas tu ada something lah yang kita nak buat dengan setiap huruf ni nanti. Kita nak susun dia mungkin macam tu ke kan. Kita ada idea kita sendiri, itu tak apalah kan. Dia tak adalah terikut-ikut sangat dengan kening ni, sebab kita dah ada idea kita apa benda yang kita nak buat. Okey, jadi mungkin kita yang ni kita nak buat logo, contoh kan kita nak buat logo ke kan. So contoh kita nak buat logo lah dengan menggunakan huruf. Ada orang design logo ni dia guna huruf je. Contohnya nama saya Muiz kan, Muiz Saleh katakan MS. Kan, so M lain, S lain contoh. S tu design dia lain. Contoh. Okey, so kita boleh gunakan S. Ini topik lain lah ni, topik buat logo ni mungkin minggu depan kot kita tengok sesuai tak kita nak cerita pasal buat design logo dengan menggunakan Canva. Sebab kita boleh design logo yang simple lah, tak boleh lah design customize sangat kan logo. So macam ni lebih kurang. Kita boleh customize sendiri sebab ada company yang memang dia gunakan typeface untuk logo dia. Contohnya macam TM kan, Telekom Malaysia, dulu nama Telekom Malaysia. So TM. So dia design dia punya typeface dia sendiri so that nanti kalau nak design logo memang kena guna typeface jenis tu. Okay, kalau yang kita tengok McDonald's kan, dia ada tulisan M dia tu kan, ejaan dia, ataupun KFC, Kentucky Fried Chicken, dia ada dia punya typeface dia sendiri. Okay, so itu cerita lain lah kan, itu cerita berkaitan dengan logo. So itu lebih kepada jenis dipanggil dekoratif lah ataupun display. Okay, so dia memang customize, dia memang hire designer untuk design setiap huruf tu kan, setiap huruf tu. So bila sesiapa nak buat design menggunakan typeface, boleh gunakan typeface ni contoh. Okay, so dia design specifically untuk, even kita sendiri pun boleh, kita nak design guna tulisan kita kan, tulisan kita. Okay, lepas tu kita nak jadikan tulisan kita tu font, so that nanti kita boleh type surat dan sebagainya guna tulisan kita. Boleh, tak ada masalah. Cari software, lepas tu kita kena scan balik lah tulisan kita satu-satu, A sampai Z tu kan. Lepas tu tulis 1 sampai 0. Lepas tu kita upload satu-satu. Kan, dalam sistem tu akan buatkan, adalah satu sistem, banyak jenis sistem lah yang kita boleh gunakan, kemudian dia akan tukarkan jadi font. So kita namakanlah font ataupun typeface tu sebagai tulisan tangan Muiz katakan contoh. Jadi kalau dia nak tulis surat apa-apa dengan menggunakan tulisan tangan dia, kita boleh select, lepas tu pilih typeface nama tu. Boleh. Okay, kita boleh customize kan. Okay, so kalau kita tengok dalam Dafont kan, Dafont siapa yang biasa download font, dia pergi dafont.com. Okay, so dafont.com ni ada banyak ada banyak jenis font lah yang kita boleh pilih kan. So ada yang jenis dekoratif kan, ada yang jenis initial, ada yang jenis ini banyak lagi kan, dari kategori fancy, kategori foreign look, techno, gothic. Ni lagi banyak dia punya pilihan je lah. So kita boleh pilih jenis ni, kita boleh, maknanya ni semua design so kita boleh design sendiri kita punya typeface, type font menggunakan software. Lepas tu kita boleh upload masuk ke dalam Canva. Dalam Canva kita boleh masukkan kita punya font. Kalau company tu ada dia punya font sendiri, seperti mana yang saya tunjukkan pada kelas awal-awal tu kan, bahagian branding tu kita dah setkan siap-siap. Dekat bahagian branding brand kit ni, saya tunjukkan sekali lagi. Kat sini kita boleh upload font kita. Jadi dalam tim kita nanti kalau kita nak design gunakan font, kita gunakan font jenis tu lah. Kalau font tu tak ada dalam Canva. Tapi kalau saya tengok balik dalam Canva ni dah ada banyak jenis font lah. Dulu ada sikit je. Tapi sekarang ni kita dah ada banyak. Lepas tu kita boleh upload lagi kita punya font sendiri, which is sangat-sangat fleksibel. Okay, tapi ini untuk full version lah, kan, untuk pro version. Untuk free tak boleh lah nak uploadkan kita punya font sendiri kan. Okay, so itu features berbayar. Okay, nampak kan? So ada banyak pilihan typeface ataupun font yang kita boleh gunakan. Biasa kita panggil font kan, tapi sebenarnya dia adalah sejenis typeface. Okay, dan dia ada style masing-masing lah. Kalau kita tengok kat sini kan, ada Brixton. Dalam kategori Brixton ni ada Brixton Outline, Brixton Sans, Brixton Sans Outline. Ni kategori Brixton lah.
Okey, lepas tu Brim. Brim ada Brim Nero Combine, Brim Nero Combi. Combine juga ni kot. Kan? Dia design dia berbeza. Kan? Design dia berbeza. Tapi kalau ada logo macam ni, maknanya kalau logo dia tu berwarna dia logo tu ni berbayar lah, kena bayar lah. Kan? Kalau macam ni, kalau saya nak guna ni saya kena bayar ni kot. Sebab ini adalah untuk pro. Yang saya guna sekarang ni adalah versi education. Kan? So kalau nak guna yang ni, ini berbayar lah. Takut nanti bila kita nak download nanti dia akan beritahu font ni adalah font yang untuk pro je. Kan? Okay? So itu adalah Kening.